Kebaikan itu bukan sekadar buat baik. Ramai dari kita memang cemerlang dan pantas bila kita disuruh untuk melakukan amal kebajikan, tolong orang, bersedekah, berselawat, ajak baca Quran banyak-banyak, bantu anak yatim dan bermacam-macam lagi jenis kebaikan dan juga kebajikan. Semoga kita terus istiqamah. Yang dimaksud dengan kebaikan itu bukan sekadar buat baik. Mari kita tengok balik di dalam Al-Quran. Allah menyebut perkataan khair. Khair ini diertikan adalah sa'adah di dalam bahasa Arab yang bermaksud kebahagiaan. Khair adalah satu kalimah umum yang meliputi pakej-pakej kebaikan. Jadi, di manakah hin yang menunjukkan bahawa khair itu bukan sekadar buat perkara-perkara kebajikan? Jom kita tengok di dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Apa maksud ayat ni? Kamu adalah, wahai umat Muhammad, sebaik-baik umat yang dilahirkan supaya memberi faedah kepada manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat kepada perkara kebajikan dan kebaikan dan melarang daripada segala perkara yang mungkar dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang sepatutnya, maka tentulah iman itu akan menjadikan mereka baik. Tetapi di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kalau kita tengok dalam ayat tadi, maksudnya Allah datangkan buat kebaikan tu dengan 3 pakej. Yang pertama, mengajak kepada kebajikan. Yang kedua, mencegah kepada kemungkaran. Yang ketiga, beriman dengan sebenar-benar iman. Saya nak sentuh poin yang kedua, iaitu mencegah kemungkaran. Banyak dari kita merasakan kedudukan yang selesa apabila kita sudah mengajak kepada kebaikan, tapi kita terlepas pandang kepada poin yang kedua, iaitu mencegah kemungkaran. Adakah kita sudah menunaikan hak kepada jiran tetangga, keluarga, diri sendiri dan juga sahabat-sahabat di sekeliling kita? Sebab apa? Allah akan tanya kepada kita setakat mana kemampuan kita untuk menegur orang-orang yang berada di sekeliling kita. Pernahkah kita mendengar perkataan ini? I'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Berilah hak kepada yang berhak. Maksudnya, termasuk dalam perkara yang hak ini adalah mencegah kemungkaran. Jadi, kita kena bermuhasabah, adakah kita sudah menunaikan hak kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mungkin mereka ni memang tidak tahu itu adalah salah dan juga itu adalah mungkar. Jadi kita akan dituntut di akhirat kelak akibat kita tidak menegur kesilapan dan juga kesalahan mereka. Mencegah kemungkaran bukanlah bermaksud kita ni sudah bersifat alim ataupun acak-acak alim ataupun kita adalah yang terbaik untuk menegur. Tidak sama sekali. Kita sebenarnya membentuk budaya supaya kemungkaran itu adalah menjadi perkara yang sangat sensitif bagi iman kita dan juga kita mendorong diri kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Cegah kemungkaran ni bermula dengan diri sendiri, kemudian kita berpindah kepada komuniti, jiran-jiran dan juga sahabat handai serta keluarga kita. Kemudian kita juga perlu mencegah kemungkaran terhadap pemimpin dan juga apa kerosakan yang berlaku di dalam negara kita. Apa antara bentuk kemungkaran yang saya sebutkan? Yang pertama mungkin dari sudut pakaian, dari sudut percakapan, dari sudut sumber mahram, zina, judi, arak, merampas tanah-tanah yang bukan hak milik kita, mencabul perlembagaan, menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Quran, rasuah dan segala jenis kemungkaran daripada peringkat individu sehinggalah peringkat yang lebih besar. Jika kita tidak mulakan mencegah kemungkaran dalam perkara-perkara yang kecil dan juga bermula dengan komuniti yang kecil, mana mungkin kita boleh menegur sesuatu yang lebih besar? Yang pertama, sebagai orang yang menegur, kita perlu menegur dengan cara yang paling berhikmah. Kita tahu timing terbaik, kita tahu cara untuk approach orang yang kita nak tegur tu dengan cara yang paling terbaik. Yang kedua, jika kita menjadi orang yang ditegur, jadikanlah diri kita orang yang berlapang dada dan ingatlah bahawa kawan yang menegur kita ataupun sahabat yang menegur kita itu sayang kepada kita dan tidak mahu kita jatuh kepada lembah yang lebih teruk. Jadi apabila kita menyebut soal al-khair, ia juga membawa maksud as-sa'adah yang bermaksud membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mana mungkin manusia akan bahagia jika agama ini tidak diamalkan secara pakej, iaitu menyuruh yang baik dan juga mencegah yang mungkar. Janganlah kita hanya terpedaya dengan solat dan zuhud kita serta pakaian kita. Perkatakanlah kebenaran, cegahlah kemungkaran yang sedang berlaku. Jika tidak, tunggulah saat kebinasaan dan kemusnahan. Kita kata kita ikut Nabi. Jom, cegah mungkaran ikut cara Nabi.